Nampak kan? Ke belum? Okay, nampak. Dia kalau ikutkan sebenarnya tapi dia pasal kitab lain ulama tapi pasal Ittijahad al-Mu'asirah. Cuma ada yang maybe part yang boleh ambil sikit lah. Walaupun tahulah. Aku pun tak baca sangatnya. So sikit-sikit je lah. So yang ni pasal asas qawaid muhaddisin. Walaupun apa tadi? Terputus lah rasanya. Walaupun. Tak dengar tadi. Sebenarnya aku pun tak baca sangat lagi. Ada bunyi ada sikit lah, tak tahu lah. Tu ada bunyi tu. Kalau ikutkan sebenarnya tajuk yang tadi pun Ittijah Mu'asirah, tapi cuma dia pasal ulama' lain lah dan dia punya kitab dia. So maybe ada sikit lah yang kita boleh ambil. Contoh kat sini asas wa qawaid al-muhaddisin fi ta'ammul ma'a sunnah. So kat sini sebenarnya dia akan cerita balik lah apa asas dan kaedah-kaedah yang digunakan oleh muhaddisin masa zaman Nabi sampai muhaddisin moden al-mu'asirah macam tu. Lepas tu kalau tengok kat sini kalau masa zaman Nabi digunakan banyak adalah untuk penghafalan lah, banyak menghafal dan sebagainya. Ni ceritalah yang sunnah tu adalah sumber Islam yang kedua. So nak tak nak kita mesti kena mengkaji, kena bukukan, kena sebarkan dan sebagainya. So kat sini dia mula dengan Al-Qurun Al-Awwal Al-Hijri lah. Iaitu Al-Qurun Awal Hijri ni dia merujuk kepada zaman Nabi SAW dan juga zaman sahabat. So dekat sini dia akan ceritalah kita yang masa zaman Nabi pun sebenarnya dah ada pembukuan, bukan pembukuan tapi penulisan sunnah lah. Penulisan sunnah contohnya dekat atas kulit tamar, dekat atas kertas-kertas risalah dan sebagainya. And waktu tu tak ramai para sahabat yang mampu menulis sebab ramai yang ummi. Tapi ada beberapa sahabat yang penulis wahyu lah, contoh macam Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan lain-lain. Kemudian ni apa dekat yang kat sini kalau tak salah aku dia lebih kepada dalil lah. Dalil yang dalil hadis yang menunjukkan adanya penulisan hadis semasa zaman Nabi. Macam tu. Cumanya kemudian nanti kat sini dia ada bagi tahu yang masa awal-awal Islam penulisan hadis ada oleh Nabi. Sebabnya kita menumpukan kepada penulisan Al-Quran dulu untuk tak nak berlakunya percampuran antara Al-Quran dan juga hadis. Dan waktu tu macam tadi sebutkan sebab ramai yang ummi, jadi penulisan penyebaran hadis berlaku lebih banyak bergantung kepada hafalan semata-mata. So dia akan cerita-cerita macam tu je lah. Kemudian dia akan cerita qawaid yang berlaku semasa kurun yang kedua Hijri. Ni pasal apa Macam tu lah kot. Lama sangat tak baca. Aku tak baca. Ada mana masuk tu. Dia cerita pasal macam mana orang dulu development of sunnah je lah kan, macam tapi sebenarnya benda ni dah jadi belajar pun. Tak, sebenarnya sebab nak buang masa je ni. Maksudnya dari sudut pembukuan, tadwinnya macam mana. Faham. Dan ni dia sebutlah antara ulama'-ulama' masa kurun kedua. Imam Ibn putus lah Syamsul, macam ni? Ke line aku yang putus Isyad dengar tak? Aku dengar betul-betul ya.
Betul-betul? Betul-betul. Betul-betul. Suara aku betul-betul tak? Icak okey, Icak okey. Okey. Kalau sekarang dengar tak? Cuba. Hello. Dia jadi dua lah. Kena tutup mic satu Oh, ni kita tutup. Test. Okay. Okay. Ya, wifi masalah. Tu. Yang ni dia cerita balik lah antara penggerak utama yang meneruskan penyebaran hadis. Contohnya kalau dekat Mekah kita ada siapa? Kita ada Abdul Malik bin Jarish. Kalau dekat Kufah kita ada Sufyan Al-Sawi. Dan dekat Madinah kita ada Malik Ibn Abbas. So masa zaman Qurun kedua ni ada berlakunya penulisan hadis dan penggabungan pembukuan, tapi dia tidak berleluasa dan masih dalam peringkat awal. Lebih macam tu lah. Dia banyak berlaku kepada penyebaran macam majlis-majlis ilmu, macam tu lah, majlis-majlis halaqah dan sebagainya lah. Kemudian kurun ketiga Hijri, kat sini lah barunya bermula dan ni lah marhalah nau'iyah wa mutaqaddimah min tadwin wa tasnif, untuk pembukuan dan penyajian kitab hadis itu sendirilah. Macam tu. Lepas tu dia sebut lah kat sini, disebut kat sini juga antara macam contoh pembukuan tu adalah dia membukukan kitab-kitab sahih sahaja, hadis sahih sahaja ataupun hadis-hadis kudusi sahaja. Jadi antaranya lah, antara ulama-ulama yang banyak menyumbang, contoh yang terkenal macam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam As-Sajastani dan lain-lain. Kemudian ini adalah Qur'an Rabi'. Aku tak baca. Dan last adalah Al-Asr Al-Hadis, iaitu zaman moden. Macam tu lah. Aku tak ada sangat tu. Ada siapa nak bentang ke? Ni yang Jamal Banna tu Kan yang Jamal tu kan? Jamal Banna. Kalau tengok isi kandungan dia pun sebenarnya candanai. Tapi itulah ulama lain, bukan kita punya. Tu. Pasal ni Jamal Banna dengan kitab dia. Sebab tajuk dia pun dah pasal ni. Tengok tajuk dia. Itijahad al-Mu'asirah fi Sunnah. Dia cerita pasal kitab dia ni Al-Sunnah wa Duruha fi Fiqh Al-Jadid. Kemudian dengan nama ulama tu, Jamal Banna. Walaupun aku pun tak pernah dengar siapa dia. Ni first time. So dia mujaddid juga macam Muhammad Abdul Aku rasa macam tu lah. So dia dekat mana? Dekat nak tengok biodata dia mujaddid. Aku tak tahu. Sebab dia kan modernism ni dia tersebar seluruh alam kan. Ada daripada India apa semua. So yang ni daripada mana tak tahu. Kalau kita kat Mesir lah. Muhammad Abdul ni kat Mesir dengan Al-Furani pun Mesir rasanya. Tapi kalau tengok Haikal Basu dia macam simple je. Sebab ni kerja seorang so tak adalah banyak sangat dia kena ni. Dia just banyak kepada biodata. Kita kalau tengok kita ni tak adalah banyak biodata. Cumanya kita banyak kepada fikrah tu satu, lepas tu tentang sekolah tu satu kan. Lepas tu mauqif dia dalam tafsir, mauqif dia dalam sunnah macam mana tu lah.
Tapi agak-agaknya kan kalau kita tengok yang kita punya Haikal ni, ada ke mungkin konten daripada membahas tertindih dengan bahasa lain? Contohnya macam Matlab Robert tu kan, Athar Fikrah fi Janub Syarqi Asia. Mungkin ada dekat lain ke? Macam mana aku nak tanya? Faham tak? Dia macam takut ada yang bertindih sebab mungkin dalam Mabahas Sani tu ada juga yang disebut dalam Mabahas Awal. Mungkin juga Mabahas Awal pasal Islahiyah tu ada di Mabahas Sani sebab kita cerita pasal school juga. Atas tu modernism kan. Mabahas Awal modernism, bawah tu baru kita masuk school. Tak tahu, dia bergantung pada sumber sebenarnya. Rasanya tak bertindih kot. Sekejap. Tengok balik. Masalah awal, fikiran Islahiyah, Syafi'iyah. Aku rasa tak je kot sebab yang Mabahasan itu kita khususkan kepada Madrasah Aqliyah, Hadisiyah tanpa kita khususkan kepada Syekh Muhammad Abdul kan. Betul juga. Kan maksudnya. Maksudnya just cerita general je lah Madrasah Aqliyah tu apa, bila dia punya nasyah dia, ulama-ulama dia, itu je lah. Ataupun mungkin yang Athar Fikrah tu ada juga dalam manhaj fi tafsir kot, sebab tafsir dia mempengaruhi tafsir dekat sini juga, dekat Asia Tenggara juga. Rasa bertindih ke? Maksudnya yang Athar Fikrah tu nak letak kat mana? Tak jelas. Takut Athar Fikrah dia tu kepada Asia Tenggara tu konten dia sama dengan manhaj dia dalam tafsir, sebab tafsir dia mempengaruhi tafsir kita juga, tafsir tempatan macam tu. Betul tak? Agak-agak bertindih ke? Ikutkan sebenarnya kalau aku lah, yang fiqh asal fiqh tu boleh masuk dekat Mabahas Salis kan? Dekat bagian tafsir tu lah. Macam boleh masuk kat situ sebenarnya kalau nak banyak kan. Tapi yang asal fikrah dia dekat Asia Tenggara, dia ada juga dalam bidang percetakan dan juga parti tu, kaum muda tu. Dia taklah semestinya tafsir lah, faham tak? So okey je lah kot. Letak je situ. Okey je kot. Rasanya okey je kat situ. Cumanya kalau ada pasal tafsir, siapa yang buat membahas ni nanti. Cuma kalau ada pasal tafsir tu, mungkin boleh kurangkan sebab kita akan terangkan juga tafsir dia pada membahas halis macam tu je lah. Kan? Kita tak ada cerita pasal biodata dia Ada. Tu, membahas awal Matlab Salis. Syafi'iyah. Syafi'iyah. Biodata lah tu. Biodata dia kalau banyak je. Kalau kita proceed yang ni, macam nak bagi kita ada berapa? Kita ada 4. Cukup lah. Okay. Aku terkeliru ni ada 5. Tu biasa ada 5 kan. Subjek lain pun ada 5. Ni ada 4 kan. Subjek lain. Aku tak. Anti sunnah tak tahu lah macam mana diorang susun ni, tapi sekejap aku hantar kat grup ni daripada grup lain. Memang rasanya direction grup ni pun berbeza dengan kita lah, sebab kita buat case study kan, kita ada juga case study. Ni daripada grup Zahin. So
Diorang cerita sejarah dulu, sejarah anti sunnah ni macam mana, gerakan dia macam mana, termasuklah faktor dan juga macam mana pergerakan dia pada zaman dulu dan zaman moden. Kemudiannya dia masuk spesifik sikit gerakan anti sunnah ni kepada Malaysia dan juga Mesir. Contoh kat Malaysia Kasih Mahmad, Mesir ada Taha Hussein. Kemudian perspektif on sunnah, reason and acceptance of sunnah, cerita pasal apa nama ni, orientalis barat, apa diorang view pasal sunnah, macam mana diorang pengaruh kita punya ni dalam sunnah dan juga Quran. So reason of unacceptance of sunnah, sebab-sebab tak terima sunnah sebagai sumber hukum kedua lah, sebab gerakan ni dia just terima Quran je. Apa-apa hal rujuk Quran sahaja. Tu masalahnya gerakan anti sunnah ni. Oh, so dia orang punya case study ada dua lah. Satu dekat Malaysia, satu dekat Egypt. Macam tu lah. Lepas tu membahas sempat dia orang buat kesan dan juga langkah-langkah yang boleh disuggest untuk halang dia ni lah. Nampak? Dia orang dia orang is macam mana? Based on issue. Based on issue. Itu isu gerakan anti sunnah ni. Kalau kita based on issue kita, isu juga, cuma benda kita positif lah kan, school kita ni. Ada orang based issue, kita based pada taklah isu sangat, ataupun kita fokus dekat benda lain lah. So diorang boleh susun cara diorang, kita boleh susun cara macam mana kita susun lah. Faham. Tapi kalau ikutkan pun macam dah okey. Tu macam dah okey. Even Okay, tu je maklumat yang kita ada kan. Kita tak ada maklumat lain lah. Dia memang buat based on apa yang kita dapat lah. Sebab dah ada kan, kita just susun balik je lah. Daripada umum kepada khusus. Daripada modernism secara umum, lepas tu tokoh, lepas tu school dia. Aku rasa dah okey. Dia macam lebih khusus lah. Macam mawakif dia dalam Quran dan sunnah. Macam tu lah. Okey kot. Okey je. So nak tunggu lagi ke? Boleh, tunggulah lagi 5 minit. Aku stop ikut lah. Nanti lama sangat lah. So kita tunggu lagi 5 minit untuk Ustaz masuk lah. Kalau Ustaz tak masuk, kita habiskan je lah untuk hari ni.